Salam sejahtera semua, saya Bok Shelin. Saya Liu Yong En. Saya Ilin Pehpogue. Kami dari kelas TESOL 1 dan hari ini kami ingin membentangkan GISC 1082 Tugasan 1. persembahan. Marilah kita memulakan pembentangan kami dengan Bok. Salam sejahtera semua. Dalam slot pertama ini, saya akan membincangkan soalan pertama kami, iaitu analisis langkah-langkah strategik pemimpin negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Saya akan menumpukan khususnya kepada langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Malaysia. Sebuah isu yang bukan sahaja relevan pada hari ini, malah menentukan masa depan keselamatan dan kemakmuran negara kita. Sebelum kita melihat langkah-langkah yang diambil, adalah penting untuk kita faham terlebih dahulu mengapa isu kedaulatan wilayah ini begitu kritikal bagi Malaysia. Di hadapan anda, terdapat 3 fakta yang perlu kita ingat bersama. Pertama, Malaysia mempunyai Zon Ekonomi Eksklusif atau ZEE seluas hampir 330,000 km persegi di Laut Cina Selatan. Kawasan ini kaya dengan sumber petroleum, gas asli dan hasil laut yang bernilai tinggi. Kedua, tidak kurang daripada 9 buah negara membuat tuntutan bertindih di kawasan yang sama. Ini menjadikan Laut Cina Selatan sebagai salah satu titik pertelingkahan geopolitik yang paling rumit di dunia. Ketiga, laluan perairan ini menjadi tempat laluan perdagangan bernilai 3.4 trilion dolar Amerika Syarikat setiap tahun. Ini bermakna soal kedaulatan wilayah bukan sekadar isu sempadan. Ia adalah soal ekonomi, keselamatan dan masa depan rakyat Malaysia. Kini, marilah kita lihat langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemimpin negara kita. Langkah pertama ialah diplomasi proaktif. Malaysia tidak pernah memilih jalan konfrontasi terbuka dalam menangani isu wilayah. Sebaliknya, kita bergantung kepada UNCLOS 1982, iaitu Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sebagai kerangka undang-undang antarabangsa untuk mempertahankan hak kita. Dalam forum ASEAN, Malaysia turut memimpin usaha merangka Kod Tingkah Laku atau Code of Conduct bagi Laut Cina Selatan. Mantan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sendiri dengan tegas menyatakan prinsip Malaysia yang bebas dan berkecuali, menolak tekanan mana-mana pihak dalam menentukan pendirian kita. Langkah kedua ialah pertahanan maritim. Kita tidak boleh bergantung kepada diplomasi semata-mata. Atas sebab itulah kerajaan telah memperuntukkan 15.6 bilion ringgit Malaysia melalui Pelan Strategi ATM untuk memodernkan tentera laut dan udara kita. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM juga diperkemaskan dengan kapal rendah moden untuk memastikan perairan kita sentiasa diawasi. Langkah ketiga ialah penggunaan teknologi dan perisikan. Dunia moden menuntut kita memanfaatkan teknologi terkini dalam menjaga keselamatan wilayah. Malaysia kini menggunakan sistem AIS, iaitu Automatic Identification System, dan radar MRSS untuk memantau pergerakan semua kapal di perairan kita. Selain itu, Perjanjian Pertahanan 5 Kuasa atau Five Power Defence Arrangements (FPDA), Malaysia mendapat akses kepada maklumat perisikan maritim yang amat berharga. Dron pengawasan udara turut digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia di kawasan Laut Cina Selatan untuk memastikan tiada pencerobohan berlaku tanpa diketahui. Langkah keempat ialah pengukuhan kerangka undang-undang. Dalam arena diplomatik, nota protes bukan sekadar kertas. Ia adalah suara rasmi negara. Malaysia secara konsisten menghantar nota protes diplomatik kepada mana-mana negara
yang melanggar ZEE kita, selaras dengan peruntukan UNCLOS. Lebih penting lagi, Peta Rasmi Malaysia yang dikemas kini pada tahun 2019 telah diserahkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai bukti sah tuntutan wilayah kita. Pengukuhan Akta Perikanan 1985 juga memastikan nelayan-nelayan tempatan kita dilindungi daripada sebarang pencemburuan asing. Rakan-rakan sekalian, daripada perbincangan tadi, kita dapat simpulkan bahawa Malaysia menggunakan pendekatan strategi 4 lapisan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Inilah kehebatan kepimpinan Malaysia, tegas dalam pendirian, bijaksana dalam tindakan, dan bermaruah dalam perjuangan. Dengan itu, saya serahkan perbincangan kepada rakan saya untuk meneruskan analisis mengenai konflik persempadanan. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Ilin Pehpogue dan saya akan membincangkan bagaimana pemimpin negara menangani konflik persempadanan melalui 2 isu semasa. Kita lihat kes yang pertama. Di sebelah kiri ialah peta sempadan Sarawak Kalimantan. Kawasan ini sangat luas, dipenuhi hutan dan mempunyai banyak laluan tikus, menyebabkan ia sukar dipantau dan boleh dieksploitasi oleh sindiket penyeludupan. Gambar di bawah menunjukkan antara barangan yang sering diseludup seperti minyak masak bersubsidi. Hal ini berlaku kerana harga barangan bersubsidi di Malaysia lebih murah berbanding di Indonesia, membolehkan sindiket memperoleh keuntungan melalui penjualan semula. Keratan berita ini pula menunjukkan bahawa aktiviti penyeludupan berlaku hampir setiap hari. Ini membuktikan bahawa isu ini bukan kes terpencil tetapi cabaran yang berterusan. Akibatnya, kerajaan mengalami ketirisan subsidi, keselamatan sempadan terjejas dan jenayah rentas sempadan semakin sukar dikawal. Jadi, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan? Antara langkah utama ialah melaksanakan operasi bersepadu yang melibatkan Pasukan Gerakan AM, Kastam Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia bagi memperketat kawalan di kawasan sempadan. Selain itu, kerajaan turut menggunakan teknologi seperti drone dan sistem pemantauan untuk mengesan pergerakan yang mencurigakan di kawasan yang sukar diakses. Namun, pada pandangan saya, penguatkuasaan sahaja tidak mencukupi. Oleh sebab aktiviti ini melibatkan 2 buah negara, Malaysia juga perlu bekerjasama rapat dengan Indonesia melalui perkongsian maklumat risikan dan operasi bersama. Ini menunjukkan bahawa pemimpin negara bukan sahaja menggunakan pendekatan keselamatan, malah mengutamakan kerjasama diplomatik bagi memastikan sempadan dapat dikawal dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah isu pencerobohan nelayan asing di perairan Malaysia. Op Naga dan Op Kuda Laut yang dipergiatkan oleh FMM jelas membuahkan hasil apabila 657 nelayan asing berjaya ditahan dan 69 buah bot mereka disita sejak Januari 2001 sehingga Ogos lalu. Namun, tugasan pihak berkuasa menjadi sukar dan mencabar apabila ada antara nelayan asing bertindak agresif dan sanggup menggada nyawa dengan menenggelamkan bot mereka bagi mengelak ditahan. Video yang ditunjukkan ini memaparkan antara kapal nelayan asing yang berjaya ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia kerana menangkap ikan secara haram di perairan negara. Mengapa perkara ini berlaku? Salah satu sebab utamanya ialah perairan Malaysia mempunyai sumber perikanan yang kaya. Pada masa yang sama, sesetengah negara berdepan dengan pengurangan hasil tangkapan di perairan mereka sendiri. Keadaan ini mendorong sebahagian nelayan asing untuk memasuki zon ekonomi eksklusif Malaysia secara haram bagi mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Akibatnya, Malaysia kehilangan sumber perikanan yang sepatutnya menjadi milik negara. Manakala, nelayan tempatan pula terpaksa bersaing dengan kapal asing dan menerima kesan daripada pengurangan hasil tangkapan. Pandemik ini tidak mengurangkan penguasaan kita di laut. Aset kita tetap berada di laut dan kita masih lagi berjaya menangkap mereka dan kita uruskan tangkapan ini sehinggalah.
Video ini pula menunjukkan rondaan yang dijalankan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Rondaan seperti ini dilakukan secara berterusan bagi mengesan dan menahan kapal yang menceroboh perairan negara. Selain meningkatkan rondaan, kerajaan turut memperkukuh kerjasama antara APMM dan Tentera Laut Diraja Malaysia, menggunakan radar serta sistem pemantauan maritim dan mengambil tindakan undang-undang terhadap kapal yang ditahan. Malaysia juga bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani jenayah rentas sempadan di laut. Pada pendapat saya, langkah ini menunjukkan bahawa Malaysia kini mengamalkan pendekatan Smart Maritime Security, iaitu menggabungkan teknologi, penguatkuasaan dan diplomasi serantau. Pendekatan ini lebih berkesan kerana ancaman maritim hari ini semakin kompleks dan tidak boleh diselesaikan hanya melalui rondaan semata-mata. Sebagai kesimpulannya, kedua-dua isu ini membuktikan bahawa konflik persempadanan pada hari ini turut melibatkan jenayah rentas sempadan, keselamatan negara dan kepentingan ekonomi. Oleh itu, pemimpin negara perlu mengimbangi penguatkuasaan, penggunaan teknologi dan kerjasama diplomatik bagi memastikan kedaulatan wilayah Malaysia terus dipelihara. Itu sahaja daripada saya untuk bahagian ini. Mari kita jemput rakan sekumpulan saya yang seterusnya, Leo, untuk teruskan pembentangan ini. Terima kasih Ilin. Seterusnya, saya akan membawa anda semua melihat dengan lebih dekat isu tuntutan bertindih yang melibatkan Malaysia, khususnya berkaitan 9 garis putus-putus China di Laut China Selatan. Mungkin ramai yang pernah dengar tentang isu Laut China Selatan ini, tetapi apa sebenarnya yang dimasukkan dengan 9 garis putus-putus? Pada asasnya, China telah melukis satu garisan pada peta dunia yang menutup hampir keseluruhan Laut China Selatan sebagai wilayah mereka, merangkumi Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan kawasan-kawasan lain. Tuntutan ini meliputi lebih 80% kawasan laut berkenaan. Masalahnya, garisan ini bertindih terus dengan Zon Ekonomi Eksklusif atau ZEE Malaysia di perairan Sabah dan Sarawak, dan Malaysia tidak pernah mengiktiraf tuntutan ini kerana ia jelas bercanggah dengan undang-undang antarabangsa, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982. Seterusnya, mari kita lihat peta ini. Pada tahun 1979, Malaysia telah menerbitkan peta baru yang menetapkan sempadan maritim negara kita secara rasmi, termasuk ZEE di perairan Sabah dan Sarawak. Ini adalah hak Malaysia yang diiktiraf di bawah undang-undang antarabangsa. Namun, seperti yang anda dapat lihat pada peta ini, tuntutan China melalui 9 garis putus-putus itu bertindih dan menebusi sempadan yang telah kita tetapkan. Ini bukan sekadar pertikaian di atas kertas. Kawasan yang dipertikaikan ini kaya dengan sumber minyak dan gas yang sangat penting bagi ekonomi negara kita. Jadi, apakah langkah yang telah diambil oleh pemimpin negara kita dalam menghadapi cabaran ini? Langkah pertama ialah Malaysia menggunakan kuasa undang-undang antarabangsa. Malaysia telah mengemukakan nota robo kepada PBB pada tahun 2020 dan sekali lagi pada tahun 2023 secara rasmi menolak tuntutan 9 garis putus-putus China. Ini bukan sekadar protes kosong. Ini adalah pendirian diplomatik yang kukuh berdasarkan UNCLOS 1982. Malaysia juga merujuk kepada Penghakiman Tribunal 2016 di mana Filipina membawa China ke Mahkamah Antarabangsa dan menang. Walaupun China enggan menerima keputusan tersebut, ini menunjukkan bahawa tuntutan China itu tidak mempunyai asas kukuh dalam undang-undang antarabangsa. Langkah kedua pula lebih bersifat fizikal. Dalam pertikaian wilayah, cara terkuat untuk membukti ini milik kami adalah dengan benar-benar berada di sana secara fizikal. Malaysia menduduki 5 atol di Kepulauan Spratly, antaranya Terumbung Layang-Layang, Terumbung Adrase dan Benting Penyiasat.
Kehadiran fizikal ini memperkukuh kedudukan undang-undang Malaysia di kawasan berkenaan. Yang menarik, terhubung layang-layang bukan sahaja mempunyai stesen tentera laut dan landasan kapal terbang, malah turut mempunyai resort selam scuba bertaraf antarabangsa. Ini satu langkah strategik yang bijak. Dengan mengundang pelancong antarabangsa ke sana, Malaysia secara tidak langsung menegaskan bahawa kawasan ini adalah wilayah Malaysia yang terbuka dan aktif. Langkah ketiga ialah Malaysia tidak beruntung dari segi ekonomi. Walaupun berhadapan dengan gangguan perterusan daripada kapal pengawal pantai China, Petronas terus menjalankan operasi pengerudian minyak dan gas di lapangan gas Kasawari yang terletak di dalam kawasan tutupan bertindih ini. Ini bukan sekadar keputusan ekonomi. Ini adalah isyarat politik yang jelas. Malaysia sedang berkata perairan ini adalah perairan kami dan sumber-sumber di dalamnya adalah hak kami. Industri minyak dan gas menyumbang kira-kira 20% kepada KDNK negara, jadi berundur bukanlah pilihan. Terima kasih. Izinkan saya bermula dengan satu soalan. Siapakah rakan dagang terbesar Malaysia sejak 14 tahun lalu? Dan negara manakah yang kini menjadi kuasa ekonomi paling pantas berkembang di Asia? Jawapannya sudah tentu, China dan India. Kebangkitan dua gergasi ekonomi ini bukan sekadar fenomena global yang kita baca dalam akhbar. Ia secara langsung mengubah landscape perhubungan perdagangan Malaysia, membuka peluang yang tidak pernah ada sebelum ini. Namun, pada masa yang sama, membawa cabaran yang memerlukan kebijaksanaan untuk diuruskan. Dalam slot ini, saya akan mengupas dengan lebih terperinci bagaimana kebangkitan China dan India telah mengubah dimensi perdagangan Malaysia. Mari kita lihat data yang berbicara sendiri. Pada tahun 2023, jumlah perdagangan antara Malaysia dan China mencecah 441.6 bilion ringgit Malaysia. Sebuah rekod tertinggi sepanjang sejarah hubungan dua hala kita. Ini bermakna setiap hari berlaku pertukaran barangan dan perkhidmatan bernilai lebih 1.2 bilion ringgit Malaysia antara kedua-dua negara ini. China telah menjadi rakan dagang terbesar Malaysia bagi 14 tahun berturut-turut sejak 2009. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia adalah hasil daripada hubungan diplomatik dan ekonomi yang dibina dengan teliti oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Apakah impak konkretnya kepada kita? Dari segi ekspor, Malaysia menghantar chip semikonduktor, minyak sawit dan gas asli ke China, menghasilkan pendapatan ekspor melebihi 200 bilion ringgit Malaysia setahun. Produk-produk ini adalah tunjang kepada industri perkilangan dan pertanian negara kita. Dari segi pelaburan masuk, inisiatif Belt and Road China atau BRI telah membawa projek-projek besar ke Malaysia, termasuk projek ECRL bernilai 50 bilion ringgit Malaysia, pelaburan Carey Island dan infrastruktur digital. Namun, terdapat cabaran yang tidak boleh kita abaikan. Defisit perdagangan Malaysia dengan China semakin meningkat. Kita mengimport lebih banyak barangan elektrik dan mesin daripada kita ekspor. Kebergantungan yang terlalu tinggi kepada satu rakan dagang boleh mendedahkan ekonomi kita kepada risiko. Menyedari hakikat ini, Malaysia telah menyertai RCEP pada tahun 2022. Perjanjian perdagangan yang turut melibatkan China membuka akses kepada pasaran 2.2 bilion pengguna untuk barangan Malaysia. Jika China adalah rakan dagang terbesar kita, maka India pula adalah rakan dagang yang paling pesat berkembang dalam radar ekonomi Malaysia. Pada tahun 2023, jumlah perdagangan Malaysia dengan India bernilai 76.4 bilion ringgit Malaysia, meningkatkan sebanyak 18% berbanding tahun sebelumnya. Dan lebih mengujarkan lagi, kedua-dua kerajaan telah menetapkan sasaran perdagangan $25 bilion Amerika Syarikat menjelang tahun 2025. Ini menunjukkan betapa serius kedua-dua negara memandang hubungan ekonomi mereka. Apakah yang mendorong pertumbuhan ini? Pertama, dari sudut ekspor strategik,
Malaysia adalah pembekal minyak sawit terbesar kepada India. Setiap tahun, berjuta-juta tan minyak sawit Malaysia memasuki pasar India, menyokong industri makanan, kosmetik dan biofuel mereka. Selain itu, Malaysia turut mengekspor LNG dan bahan kimia ke India. Kedua, dalam sektor teknologi, India mendominasi industri IT global dan Malaysia telah berjaya menarik syarikat-syarikat IT gergasi India seperti Wipro dan TCS untuk mendirikan pusat operasi mereka di Cyberjaya dan Kuala Lumpur. Ini bukan sahaja membawa masuk pelaburan, malah mewujudkan ribuan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Malaysia. Ketiga, dalam sektor agro makanan, India semakin bergantung kepada import beras dan produk pertanian dari Malaysia, membuka peluang yang besar bagi pengekspor agroindustri tempatan kita. Dan yang paling menarik perhatian ialah rundingan CECA, Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Malaysia-India, yang sedang diperhalusi. Apabila perjanjian ini selesai, ia akan menjadi platform terpenting untuk memperkasarkan hubungan perdagangan bilateral kita ke tahap baru. Rakan-rakan sekalian, daripada perbincangan tadi, kita dapat merumuskan bahawa kebangkitan China dan India sebagai kuasa ekonomi baru telah memberikan impak yang amat signifikan kepada dimensi perdagangan Malaysia. Kesimpulannya, Malaysia tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi perubahan ini. Kita perlu menjadi pemain aktif dalam arus perdagangan global yang dikuasai oleh dua gergasi ekonomi ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Bob. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang perubahan hubungan antarabangsa Malaysia dari aspek diplomasi. Bermula dengan China. Apabila China semakin berkembang sebagai kuasa ekonomi baharu dunia, Malaysia berhadapan dengan satu cabaran unik. China adalah rakan dagang terbesar Malaysia, tetapi pada masa yang sama, China juga merupakan negara yang menutup perairan kita. Jadi, bagaimana Malaysia menghadapinya? Dengan pendekatan tidak konfrontasi, Malaysia mempertahankan kedaulatan melalui saluran undang-undang dan diplomatik tanpa bersikap agresif secara terbuka terhadap China. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri menegaskan bahawa Malaysia sedia berunding dengan China, tetapi dalam kerangka UNCLOS 1982, bukan di luar daripadanya. Seterusnya, marilah kita lihat bagaimana hubungan diplomatik ini telah berubah dan berkembang dari masa ke semasa. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan China telah ditubuhkan sejak tahun 1974. Namun dengan kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi baharu, hubungan ini terus dinaik taraf pada tahun 2013. Ia ditingkatkan kepada perkongsian strategik komprehensif. Pada tahun 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat lawatan rasmi ke China dan kedua-dua negara bersetuju untuk membina komuniti masa depan bersama, menunjukkan kedalaman hubungan yang semakin kukuh. Dan paling terkini, pada April 2025, Presiden Xi Jinping sendiri datang melawat Malaysia dan hubungan ini sekali lagi dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif peringkat tinggi. Ini membuktikan bahawa kebangkitan China telah secara langsung mengubah landscape diplomatik Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada India. Hubungan Malaysia-India pula mempunyai kisah yang sedikit berbeza. Pada tahun 2019, Perdana Menteri Mahathir Mohamad secara terbuka mengkritik polisi Kashmir India di pentas PBB. India membalas dengan cara yang sangat berkesan secara ekonomi. Mereka mengharamkan import minyak sawit Malaysia. Insiden ini mendedahkan sesuatu yang penting. Dalam diplomasi, kata-kata pemimpin membawa akibat yang nyata. Apabila isu politik dalaman sesebuah negara disentuh secara terbuka, ia boleh menggugat seluruh hubungan dua hala. Ini adalah pengajaran besar bagi dasar luar Malaysia. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengambil alih kepimpinan pada tahun 2022, beliau mengambil pendekatan yang jauh lebih berhemah terhadap India. Hasilnya sungguh nyata. Pada Ogos 2024, semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke India, kedua-dua negara telah menaikkan taraf hubungan mereka kepada perkongsian strategi komprehensif. Ini menandakan pemulihan penuh hubungan diplomatik yang pernah tegak.
Dan pada Februari 2026, Perdana Menteri Narendra Modi pula membuat lawatan rasmi ke Malaysia mengesahkan bahawa hubungan dua hala ini bukan sahaja pulih, malah semakin diperkukuh. Ini adalah perubahan yang sangat ketara berbanding keadaan pada tahun 2019. Sebagai rumusan, Malaysia mengamalkan pendekatan diplomatik yang berhema dalam hubungannya dengan kedua-dua China dan India, mempertahankan kepentingan negara tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Dengan China, Malaysia tegas dalam soal kedaulatan tetapi tetap mesra dalam diplomasi. Dengan India, Malaysia berjaya memulihkan dengan mengukuhkan semula hubungan yang pernah retak melalui pendekatan yang lebih berhati-hati. Kebangkitan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu telah mengubah landscape diplomatik Malaysia menuntut keseimbangan yang lebih kompleks dan strategik daripada sebelumnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan bagaimana hubungan antarabangsa Malaysia berubah apabila China dan India muncul sebagai kuasa ekonomi baharu dunia. Saya akan memfokuskan kepada projek laluan rel Pantai Timur atau ECRL sebagai contoh kerjasama Malaysia dengan China. Di sebelah kiri ialah peta laluan ECRL yang menghubungkan Pantai Timur dengan Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Sebelum projek ini dibangunkan, kebanyakan pengangkutan barangan bergantung kepada jalan raya, menyebabkan kos logistik lebih tinggi dan masa penghantaran lebih lama. Mengapa Malaysia bekerjasama dengan China? Hal ini kerana China mempunyai kepakaran dalam pembinaan sistem rel moden dan infrastruktur berskala besar. Kerjasama ini membolehkan Malaysia memperoleh pelaburan serta kepakaran teknikal. And complete the much needed land bridge between Kuantan Port and on the east coast and Port Klang on the west coast of Peninsular Malaysia. This land bridge will complement international trade, making it more attractive for businesses by boosting export-oriented industries. And its last mile connectivity linking Kuantan and Port Klang will bring both coasts closer together. Melalui video ini, kita dapat melihat perkembangan pembinaan ECRL. Projek ini dijangka mempercepatkan pergerakan penumpang dan barangan, mengurangkan kos logistik, serta merangsang pelaburan dan pembangunan ekonomi, khususnya di Pantai Timur. Daripada contoh ini, kita dapat melihat perubahan yang jelas dalam hubungan Malaysia dan China. Jika dahulu, hubungan lebih tertumpu kepada aktiviti ekspor dan import. Kini, kerjasama tersebut berkembang kepada pelaburan, pembangunan infrastruktur dan pemindahan teknologi. Ini menunjukkan bahawa hubungan antara kedua-dua negara menjadi lebih mendalam dan bersifat jangka panjang. Walau bagaimanapun, terdapat juga cabaran yang perlu diberi perhatian. Malaysia perlu memastikan hubungan yang erat dengan China tidak menyebabkan kebergantungan yang berlebihan kepada satu kuasa ekonomi. Oleh sebab itu, Malaysia mengamalkan dasar luar yang pragmatik, iaitu bekerjasama dengan China untuk memperoleh manfaat ekonomi, tetapi pada masa yang sama terus mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain. Pendekatan ini membantu Malaysia mengekalkan kestabilan hubungan antarabangsa tanpa memihak kepada mana-mana kuasa besar. Selain China, Malaysia juga memperkukuh hubungan strategik dengan India, khususnya dalam bidang semikonduktor dan teknologi tinggi. Mengapa kerjasama ini menjadi semakin penting? Hal ini kerana permintaan dunia terhadap chip semikonduktor semakin meningkat, didorong oleh perkembangan kecerdasan buatan atau AI, kenderaan elektrik, telefon pintar dan pusat data. Pada masa yang sama, India semakin dikenali sebagai salah satu hub teknologi dunia dengan kekuatan dalam pembangunan perisian, ekonomi digital dan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Oleh itu, Malaysia melihat kerjasama ini sebagai peluang untuk meningkatkan keupayaan industri semikonduktor negara serta memperkukuh ekonomi digital. Melalui kerjasama ini, kita dapat melihat satu lagi perubahan dalam hubungan antarabangsa Malaysia. Hubungan Malaysia dan India kini bukan lagi sekadar perdagangan biasa, tetapi melibatkan pembangunan bakat, perkongsian teknologi, pelaburan dan inovasi dalam sektor berteknologi tinggi. Jika dibandingkan dengan China, fokus kerjasama kedua-dua negara adalah berbeza. China lebih banyak menyumbang kepada pembangunan infrastruktur, manakala India memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan modal insan. Pada pendapat saya, pendekatan ini menunjukkan bahawa Malaysia semakin bijak
mempelbagaikan rakan strategiknya. Malaysia tidak bergantung kepada satu negara sahaja, sebaliknya memanfaatkan kekuatan setiap negara mengikut bidang kepakaran masing-masing. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan daya saing Malaysia dalam ekonomi global. Sebagai kesimpulannya, kebangkitan China dan India telah membawa perubahan yang besar terhadap hubungan antara bangsa Malaysia. Kerjasama kini telah berkembang kepada infrastruktur, teknologi dan pembangunan strategik. Jelaslah bahawa Malaysia mengimbangi hubungan dengan bijak supaya kepentingan negara, daya saing ekonomi dan kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa terus diperkukuhkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana Sudi mendengar pembentangan kami dengan penuh perhatian. Semoga maklumat-maklumat didapati amatlah bermanfaat.